عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan ahli-ahli jatan kuasa Rawdatul Muttaqin Alim Nawar, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena pada pagi ini Allah izinkan kita untuk datang ke Rawdatul Muttaqin ini, hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan betul niat kita niatkan kita untuk menuntut ilmu. Kerana barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, dia dikira dalam perjuangan di jalan Allah sehingga dia balik ke rumahnya. Ini janji Nabi ni. Apa kata Nabi? Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Dah balik ke rumah baru dia tidak dikira sebagai pejuang jalan Allah. Tapi ada cara lain tak untuk berjuang. Bukan habis itu aja, ada lagi cara-cara lain untuk kita berjuang. Menuntut ilmu dah habis. Kalau kita tak sempat balik dalam perjalanan yang kita mati, apa kalau matinya? Syahid. Orang mati syahid. Tak kata nak mati syahid? Kenapa tak mati syahid? Kenapa tak pernah mati syahid ni? Perempuan, tuan-tuan, nak mati syahid tak? Kenapa tak mati syahid? Kerana orang syahid itu di antara mereka yang dijamin masuk syurga tanpa hisab. Tak cek, terus je. Itu kalau syahid. 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisab. Yang boleh kita usahakan tu syahid lah, mudah-mudahan. Yang pertama, tak ada Nabi, Rasul-Rasul ada. Walaupun nama yang serupa, tapi bukan sama ya. Nama siapa? Ibrahim Rasul tu.
Tapi Ibrahim bukan Ibrahim itu. Musa, ada yang nama Musa, Rasul juga. Tapi tak sama. Muhammad, lagi ramai Muhammad. Ya? Dia bukan Rasul. Yang kedua, Nabi-Nabi pun tak ada. Walaupun nama yang sama. Yang dimaksudkan Nabi yang di zaman-zaman dia lah. Yang ketiga, para sahabat pun bukan juga kita. Nama siapa mungkin Abu Bakar, ada yang nama Umar, ada yang nama Osman, ada yang namanya Ali. Tapi bukan Ali itu. Yang ketiga. Yang keempat, wali-wali. Yang ini kita tak tahu pun siapa wali. Itu di antara perkara yang Allah rahsiakan. Wali itu. Dia sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Kita hanya ngelorkan dia itu wali. Dia berdasarkan ilmu, ibadah dan akhlak dia. Dia mengatakan dia itu wali. Dia sendiri tak tahu. Dia merasakan diri dia itu berdosa. Yang kelima, syahid. Dia. Orang nak mati syahid. Dapat masuk syurga tanpa hisab. Kalau wanita, syahidah. Kalau kami, syuhada. Namanya, syuhada. Nah, ini boleh kita usahakan. Sebab itu apa saja kita buat, mesti kita buat di jalan Allah. Mesti kita buat di atas konsep beribadah kepadanya. Kalau kita mati dalam mati syahid itu ya. Yang kelima. Nah, yang keenam, orang yang sangat sabar. Itu pun boleh juga kita usahakan. Sabar. Sabar ada tiga. Satu, sabar pada mengerjakan yang wajib. Lagi satu, sabar pada meninggalkan yang haram. Lagi satu, sabar pada apabila ditimpa musibah. Tiga tu. Pahala yang besar no. Allah ada janji dalam Quran. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya pahala bagi orang yang sabar tu tak dapat dikira berapa banyaknya. Kalau dia nak kira banyak no. Tak boleh hisap. Dia yang ketujuh tak ada. Siapa tak ada ni? Di Malaysia ni payah nak cari. Memang tak ada pun. Iaitu orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Kerana miskin itu tidak pula menghalang dia daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu terus masuk syurga tanpa hisab. Yang boleh kita usahakan itu dua tadi. Yang pertama syahid. Yang kedua sabar. Mari kita sama-sama sabar. Alright, untuk pagi ini kita sambung pembacaan kita. Apa babnya? Surat apa? Masih lagi kita bicara tentang tawakal. Ya. Tawakal. Jadi tajuk apa muka suratnya? 236 ya. 236 pun nak mula lah. Ya? 10 saya tak. 236 ya? Ya betul. 237. Tangan mana? 237. Wa'mur ahlaka bis-shalah yang tu. Ataupun kita baca senar ke atas sebenarnya. Mana apa? Baca ayat ni. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqq tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr ta'du khimasa wa taruhu bitonan. Bahawasanya jikalau kamu berpegang atas Allah Ta'ala, pegang dari Allah, semuanya dari Allah ya, sebenar-benarnya berpegang, nescaya memberi rezeki akan kamu seperti memberi rezeki dia akan kepada burung. Padahal pagi-pagi ia lapar dan petang-petang ia kenyang. Yang paling tawakal, makhluk yang paling tawakal dalam dunia ini burung lah. Burung ada nyimpan nasi semalam? Ada ke? Ada nyimpan nasi goreng? Ada nyimpan dalam cair? Apa ada? Apa tak ada? Dia keluar dari sarangnya, lapor. Lapor, terobang. Bila terobang, nampak di bawah tu ada apa? Ada binatang ke umpamanya. Cari lagi jumpa, cari buah-buahan, cari
cari apa? Itu yang paling tawakal. Dia tak ada persediaan untuk makan. Kita kalau itulah. Jadi macam burung. Pagi-pagi tawakal. Serah kepada Allah untuk menentukan rezeki. Kerana dia tahu rezeki itu datang dari Allah Ta'ala. Yang ngajar ni senang. Nak ngamen bukan senang kan. Ngajar senang. Ngatukkan bibir atas dan bibir bawah. Tapi nak ngamen bukan senang. Nak betul-betul serah diri kepada Allah SWT. Apa saja yang berlaku pada kita, Allah menentukannya. Rezeki termasuk rezeki. Allah yang menentukan. Kita tak tahu. Ya. Macam pagi ni ada tak rezeki kita? Siapa menentukannya? Tuan-tuan tahu apa rezeki saya pagi tadi? Tahu apa dah? Roti puri. Tahu tak? Di mana? Di Agrofarm. Di mana Agrofarm? Di mana Agrofarm? Yang Katin. Saya pun tahu. Itu rezeki dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bestnya ada orang mayur pula tu. Itu lagi best. Hari ni tak tahu apa rezeki ya. Tapi kita tidak macam burung lah. Songkorannya dalam cair tu ada benda-benda nak makan. Dan sebagainya. Itu patutnya kita tawakal macam tu. Apa saja ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, itu tanda orang beriman tu. Tanda orang beriman. Iaitu apa kata Allah? Allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal. Allazina idza dzukirallah, iaitu mereka yang apabila disebut nama Allah bergementar jiwa. Tanda orang beriman. Innamal mu'minuna allazina idza, sesungguhnya orang yang beriman itu mereka itu idza tuliyat alaihim, idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah pada mereka bergementar jiwanya. Paling koman, paling kudi apabila dia seru dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergementar dia. Nak menyahut seruan itu. Itu paling komannya. Kalau apa tak tahu, menahan aja, bertakti aja. Cuma apa iman keluar ni. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Iaitu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bertambah imannya. Bila dengar orang baca Quran, bertambah imannya. Syarat dia faham apa yang baca tu. Bertambah imannya. Lepas tu kan? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka. Tanda orang beriman. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Iaitu sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka. Diserah kepada Tuhan. Apa yang nak berlaku itu Allah menentukannya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan menafikan usaha dan ikhtiar. Kenapa ada usaha dan ikhtiar? Kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku pada diri kita. Ya, kena usaha dan ikhtiar lah. Macam saya balik dengan Muntaka, kena usaha lah. Boleh ke pejam mata sampai ke kampung? Boleh? Boleh ke pejam mata Muntaka? Apa nak buat? Buka mata tu, jaga, jangan langgar lori, jangan jangkau ban, jangan langgar apa. Tapi dalam itu kena berlanggar juga, Allah menentukannya. Kadang-kadang kita bukan tak hati-hati juga, tapi kadang-kadang ada ke masa yang terlelap dan sebagainya. Jadi dia tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Itu dia. Baik, macam burung tadi ya. Kita nak jadi macam burung. Bahawasanya jikalau kamu berpegang atas Allah Ta'ala,
sebenar-benarnya berpegang nescaya memberi rezeki. Kamu dapat rezeki. Rezeki ia akan kamu seperti memberi rezeki ia akan burung. Padahal pagi-pagi ia lapar dan petang-petang ia kenyang. Dan adalah Nabi SAW apabila datang kesusahan, isi rumahnya, bila susah isi rumah tak payah nak dapat rezeki, maka menyuruh ia akan mereka itu bangkit sembahyang. Tak ada apa nak makan, suruh isteri yang bangkit, anak-anak bangkit sembahyang. Kan terbalik itu. Kalau kita lalu apa tu? Nyuruh sembahyang. Patutnya pergilah motong getah ke, pergilah jual ke, pergilah berkebun ke, tak ada. Hendak suruh sembahyang dulu. Kerana siapa yang memiliki rezeki? Allah yang memiliki rezeki. Semua dari Allah. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah dah tetapkan rezekinya. Rezeki dari Allah Taala, ya. Itu suruh sembahyang tu, minta kepada Tuhan. Menyuruh ia akan mereka itu bangkit kepada sembahyang. Padahal dia bersabda, dengan inilah menyuruh akan daku oleh Tuhanku dengan firman-Nya. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Ya, wa'mur, perintahkan ahlaka. Wa'mur ahlak, perintahkan ahli-ahli kamu, keluarga kamu bis-shalah dengan sembahyang. Wastabir 'alaiha, dan sabar kamu ke atas mereka. La nas'aluk, ya, kamu tidak memberi rezeki kepada aku. La nas'aluka rizqa, bukan kamu yang memberi rezeki kepada aku. Nahnu narzuquk, sedangkan aku yang memberi rezeki kepada kamu. Aku yang memberi rezeki kepada kamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan Allah membantu mereka-mereka yang bertakwa. Tengok rasmi apa? Dan suruh olehmu akan ahlimu, yakni orang yang isi rumahmu dengan sembahyang, yang mendirikan sembahyang. Dan suruh sabar. Kena sabar. Kalau tak sabar tak sembahyang pun. Nak ngaji nak sabar. Nak menuntut ilmu tu nak sabar. Nak mencari rezeki pun nak sabar juga. Suruh sabar, ya. Dan suruh sabar atasnya. Orang yang nak bangkit sembahyang tu sabar juga. Tengah tidur, gerak suruh sembahyang macam. Kena sabarlah. Ya, apa? Akulah yang memberi rezeki akan dikau. Ya. Sabar atasnya. Tiada aku pinta dikau bahawa engkau memberi rezeki akan daku. Memberi rezeki akan mereka itu. Akulah yang memberi rezeki akan dikau. Dan syurga itu bagi orang-orang yang takutkan Allah Ta'ala. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Orang takwa tu dijanjikan syurga. Jadi sabar. So kita sembahyang. Tapi serah dari kepada Allah Ta'ala. Kan rezeki itu ditentukan oleh Allah Ta'ala, ya. Syahadan. Apa itu syahadan? Apa arti syahadan? Cakap Melayu ni. Bukan cakap Arab. Apa itu syahadan? Bermula. Sekali lagi, apa itu syahadan? Bermula. Tapi dalam kitab ni, kitab yang kita baca ni, kadang-kadang dia ada dua-dua. Syahadan bermula. Nanti lepas ni kita baca kan. Dia dua-dua kan. Boleh tak? Boleh tak? Syahadan bermula. Boleh tak? Boleh. Kerana orang Melayu suka perkataan berganda. Ya tak? Bukan orang Melayu dari mana? Dia suka perkataan berganda. Saya 31 tahun jadi cikgu. Ngajar bahasa Malaysia. Salah satu pelajaran saya ngajar tu dah perkataan berganda. Cikgu-cikgu tanya cikgu, betul ada tak perkataan berganda? Yang ada jadi cikgu ni dah. Ada perkataan berganda. Itu orang Melayu aja. Bahasa Melayu yang ada perkataan berganda. Yang lain tak ada tau. Arab tak ada. Orang putih pun tak ada. Cina entah, saya tak tahu cakap Cina. Tapi tak ada juga. Tapi Melayu ada perkataan berganda. Ya? Gemuk, gedempol. Kurus, kering. Terang, benderang. Putih, melepak. Hitam, legam. Ya?
Apa lagi? Ha? Tinggi, lampai. Kurus, kering. Udah sebut ke kering. Entah tengah ya. Itu orang Melayu yang ada apa tu. Ini kita syahadat bermula. Tak apa ya. Ini syahadat. Ya syahdan hakikat tawakal itu. Apa itu hakikat? Sebenar-benarnya kita tawakal itu apa benda? Iaitu berpegang hanya atas Allah Ta'ala. Nah, Allah je menentukan nasib dia. Apa yang jadi pada kita tu Allah menentukan. Saya jadi saya ni Allah tentukan. Tuan-tuan jadi tuan-tuan Allah tentukan. Perempuan jadi perempuan Allah tentukan ya. Bukan kita rancang pun. Dia jadi je. Kena percaya tu. Berpegang hanya atas Allah, yang ini percaya hanya pada Allah Ta'ala serta tiada berubah-ubah hatinya. Dia pegang pada Allah, jangan pegang pada lain daripada Allah Ta'ala. Ya? Tak ada berubah hatinya. Ketika ketiadaan sesuatu daripada segala sebab yang mendatangkan akan rezekinya. Lebih bagi hal-hal rezeki itu. Gantung pada Allah sungguh. Jangan kata Allah tak patut tak bagi aku rezeki. Tak ada, jangan. Pegang pada Allah. Kenapa aku tak dapat rezeki? Allah dah tentukan aku tak ada rezeki. Semua kerana Allah. Kalau jadi orang itu tenang tak jiwa kita. Kenapa aku jatuh? Allah dah tentukan aku jatuh. Kenapa aku sakit? Allah dah tentukan aku sakit. Kenapa aku hina? Allah dah tentukan aku menjadi hina. Semua kita gantung kepada Allah Ta'ala. Ya? Kerana kita ni, apa saja yang berlaku pada kita, Allah yang menentukannya. Ini bergantung pada kita, apa yang kita, reaksi kita ni. Dalam hidup ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama mesti kita dapat nikmat. Ya ke dah? Apa reaksi kita bila dapat nikmat? Bila dapat nikmat, apa tindakan kita? Syukur. Sekali lagi. Ada dah orang dapat nikmat? Bila dapat nikmat apa buat? Syukur. Nikmat pun dapat, pahala pun dapat. Syukur ada pahala tak? Ada pahala tak syukur? Ada ya. Nikmat pun dapat. Pahala pun dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, akan berlaku pada diri kita tu, dapat apa? Dapat kemalangan, dapat musibah, dapat kecelakaan. Bila dapat benda itu, apa nak buat? Sabar. Ya. Sekurang-kurangnya dapat pahala sabar. Faham kerja saya ni? Ada tak kita dapat kemalangan? Ada tak kita dapat musibah? Ada dapat penyakit? Macam-macam dapat ya? Kita sabar. Penyakit tu ada juga, tak hilang. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat pahala di sisi Allah. Pahala sabar. Pahala sabar kecil ke besar? Tuan-tuan dan puan, pahala sabar kecil ke besar? Besar. Tadi dah saya bacakan ayatnya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyaknya. Itu kalau datang musibah, sabar. Musibah itu tak ada, tapi sekurang-kurangnya ada pahala di sisi Allah. Allah bagi dia pahala. Sabar. Yang kedua. Yang ketiga, ketentuan Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala untuk kita. Apa nak buat? Allah dah jadikan saya ni saya. Allah dah jadikan tuan-tuan ni tuan-tuan. Allah dah jadikan perempuan ni perempuan. Apa buat? Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Redha ni lebih besar pangkatnya daripada sabar. Tahu? Lebih besar pahala daripada sabar. Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Mojo Allah jadikan kita ni kita. Boleh tak Allah jadikan kita ni lain dari kita? Tuan-tuan, boleh tak Allah jadikan saya ni lain daripada saya? Boleh tak Allah jadikan saya ni penagih dadah? Boleh benar. Boleh tak Allah jadikan saya ni penyanyi pop? Boleh tak? Allah boleh tak jadikan saya ni penari agogo? Boleh tak? Boleh benar. Tapi Allah tak jadikan saya ni penari. Allah tak jadikan saya ni penyanyi. Allah tak jadikan saya ni apa? Peduli. Allah tak jadikan saya ni penagih dadah. Alhamdulillah. Allah jadikan saya ni ustaz. Alhamdulillah. Padahal saya bukan ada pendidikan agama secara formal pun tak. Tapi Allah dah tentukan saya yang jadi ustaz. Bukan ada saya dah lulus apa-apa kelulusan bab agama ni. Cuma ada tauliah saja. Tauliah ngajar ada. Dekat nak pencin dulu, saya minta tauliah daripada agama. Dipanggil dia ditanya-tanya dia. Entah macam mana agama silap pun dia bagi dia tauliah.
Ini yang ajar ni. Padahal kalau kita pegang pada Allah, siapa menentukannya? Allah menentukannya. Nampak? Itu syukurlah kita ataupun redha kita dengan ketentuan Allah Taala. Itu kalau benda yang takdir kita ni, kita redha dengan ketentuan Allah Taala. Benda itu rahsia Allah, kita tak tahu. Tapi kita redha dengan ketentuan Allah Taala, ya. Ketiga, yang pertama kalau dapat nikmat apa buat? Syukur. Kalau dapat musibah apa buat? Sabar. Kalau ketentuan Allah Taala ni apa buat? Redha. Yang keempat, kadang-kadang kita buat dosa juga. Siapa orang tak nak buat dosa, angkat tangan. Saya nak tengok. Siapa orang tak nak buat dosa, angkat tangan. Semua orang berdosa. Nabi kata, "Ma min adamiyyin illa walahu dzunub." Tidak daripada anak Adam melainkan baginya adalah dosa-dosa. Kalau namanya anak Adam mesti ada dosa. Kita mau itu juga. Saya mau itu juga. Kadang-kadang pagi-pagi dah berdosa. Telinga dah berdosa. Kenapa telinga berdosa? Kalau tidak rumah saya, rumah lain. Celik aja mata dah. Deng. Dah telinga berdosa, ya. Kalau tidak rumah saya, tambah kami tu di kampung tu. Duduknya rumah berjerait. Tahu berjerait? Berkongsi dinding. Ini saya dinding orang sebelah sama. Jadi kena dengar ni. Buka je pintu dah apa pula berdosa. Tadi telinga berdosa, buka je pintu dah apa berdosa. Mata pula berdosa. Start je motor nak pergi masjid. Udah mata berdosa. Tengok apa? Nengok pohon amoy. Kami duduk di Taman Melayu tu, Taman Melayu Jaya. Orang Melayu mana ada melih anjing? Kalau tak ada melih anjing apa? Seronoklah amoy-amoy tu jogging depan. Pakai seluar pendek. Pohon susah tiang tu. Nampak? Melepak aja. Desak motor nampak pohon tu. Hati kalau tak tengok, terlanggar. Tengok jugalah. Itu rezeki. Dia tengok tu rezeki. Yang salah apa? Tengok. Itu salah lah, ya. Udah mati berdosa. Pergi pula jumpa dengan geng-geng. Udah lidah pula berdosa. Ada geng-geng apa? Udah lidah pula berdosa. Kenapa lidah berdosa? Ngumpat pemimpin. Ngumpat AJK masjid. Ngumpat macam-macam. Ngumpat Tok Imam ngumpat. Udah lidah pula berdosa. Jadi semua manusia ni yang berdosa. Jadi bila berdosa apa nak buat? Taubat. 4 tindakan. 4 keadaan ada 4 tindakan. Hafal ni. Yang pertama, bila dapat nikmat apa buat? Syukur. Bila dapat musibah apa buat? Sabar. Bila ditentukan takdir apa buat? Redha. Apabila terbuat dosa apa buat? Taubat. Itu 4, ya. Dalam hidup ni. Selamatlah kita insyaAllah kalau kita ikut betul-betul, ya. Alright. Faham ke cakap saya ni? Ada yang tak faham lagi? Dan suruh dia muturah tadi, ya. Syahadan, hakikat tawakal itu iaitu berpegang hanya atas Allah Ta'ala. Yakni percaya hanya kepada Allah Ta'ala serta tiada berubah-ubah hatinya. Hati tak berubah. Pada ketika ketiadaan sesuatu daripada segala sebab. Kalau tak ada sebab, dia berlaku benda itu tak ada sebab. Yang mendatangkan rezekinya. Tak dapat rezeki, tak ada sebab. Jenuh tak dapat. Pokok tak mau berbuah. Jenuh, buah baja pun tak nak buah. Tebas rumput pun tak nak buah. Itu tentu pegang pada Allah. Allah dah jadikan demikian. Tenang diri kita. Tak ada kalang kabut. Tak ada morong-rongot, ya. Demikianlah disebutkan oleh Said apa? Disebutkan oleh Said Abdul Qadir Al-Idrus. Bukan Abdul Qadir Jalani, ya. Said Abdul Qadir Al-Idrus rahimahullah ta'ala di dalam kitab yang bernama Darus Samin. Darus Samin kitabnya nama Darus Samin. Itu kita tauhid, ya, Darus Samin. Itu siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Idrus, ya. Kemudian kata Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kitabnya banyak, ya. Dia yang paling masyhur apa? Ihya Ulumuddin. Selain Ihya Ulumuddin, apa kita ada? Minhajul Abidin. Lagi apa kita ada? Bidayatul Hidayah. Lagi apa kitab Imam Ghazali?
Arba'in fi Usuluddin. Banyak kitab itu ya Imam Ghazali. Nah, ulama yang paling terkenal namanya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Nah, dalam kitabnya namanya apa? Arba'in fi Usuluddin. Itu Imam Ghazali. Nama kitab namanya Arba'in. Arba'in itu 40. Fi itu dalam. Usuluddin itu Usuluddin lah ya. Nama kitabnya. Apa kata Imam Ghazali? Wa makna tawakkuli antakila amraka ila Allah wa yasiqa bihi qalbuk wa tatma'inna bit taqwidi nafsuk bit taqwidi nafsuk wala saltafita ila ghairillahi asla. Nah, makna tawakal itu bahawa engkau berpegang pada perbuatanmu itu kepada Allah Ta'ala. Mesti sandarkan apa-apa kita buat kepada Allah Ta'ala. Apa saja kita buat, sandar kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah izinkan, berjaya. Kalau Allah tak izinkan, gagal. Nah, itu tanda. Allah menentukannya. Apa saja nak buat. Kita nak pergi satu tempat, kalau Allah izinkan, sampai. Kalau Allah tak izinkan, ada aja berlaku. Tayak pancat lah. Lagi apa? Enjin rosak lah. Lagi apa? Minyak habis lah. Kadang-kadang tak tersedar habis minyak. Saya ada kenal tu. Balik dari pondok ni, habis minyak. Sampai ke markas pas kat tu. Lalu tak ada minyak. Saya tak sedar apanya. Tengok meter tu, minyak ada. Kata hari mananya, dia punya jarum tu. Banyak lagi. Yang dah habis. Mujur dalam tangki tu, dalam bonet ada minyak spare. Ambil tu, masuk tu. Ya. Itu benda yang berlaku. Itu kan tahu. Serah kepada Allah Ta'ala. Maka tawakal itu bahawa engkau berpegang kepada perbuatanmu itu kepada Allah Ta'ala. Yakni engkau serahkan akan segala pekerjaanmu itu kepada Allah Ta'ala. Dan percaya dengan dia. Percaya dengan dia hatimu. Hati itu percaya kepada dia. Dan tetap hatimu dengan menyerahkan akan diterima kepada Allah. Apa saja kita sembahyang, Allah terima kita. Kita syak lah. Mudah-mudahan Allah terima. Kita harap supaya Allah itu terima ibadah kita. Dan tiada berpaling engkau kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu sekali-kali. Jangan paling kepada Allah Ta'ala. Apa saja kita buat, serah kepada Allah Ta'ala. Macam kita ngaji ni. Kita ngaji ni. Tentu dapat kan? Tentu dapat kan? Tak ada. Tapi kalau serah kepada Allah, kalau Allah kata kamu faham, faham lah. Allah kata kamu tak faham, tak faham lah. Jenuh dengarnya. Notor itu. Tak dengar juga. Tak faham juga. Tak percaya nanti. Bulan depan. Tanya. Tanya. Boleh jawab tak? Ataupun pergi tengok notor. Mana notor apa? Kerana ketentuan siapa menentukannya? Allah Ta'ala menentukannya. Kamu faham ke tak faham ke? Kamu tahu ke tak tahu ke? Kamu sedar ke tak sedar ke? Allah yang menentukannya. Ada tak orang ngaji tak mau dapat? Ada tak? Ada. Ngaji Quran tu. Ngaji. Tapi tak dapat. Bila baca, salahnya itu juga dia buatnya. Kenapa? Allah tak bagi dia kefahaman. Yang wajibnya menuntut ilmu. Bukan wajib dapat ya. Wajibnya menuntut ilmu. Cuma tak akan dapat tu adalah usul-usulnya ya. Mudah-mudahan. Tapi Allah yang menentukannya. Bukan kita ya. Sandarkan semua kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, keluar dari rumah ada dah doanya. Ada apa doa keluar dari rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu dia. Paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dengan nama Allah aku berserah diri aku kepada Allah Ta'ala. Ketentuan dari Allah, berjaya ke tak berjaya ke, gagal ke tak, Allah yang menentukannya. Terserahkan. Itu nama tawakal itu. Berserah kepada Allah Ta'ala. Ketahui olehmu bahawa tawakal itu ada 3 martabat. Tawakal itu ada 3 martabat. Tahu martabat? 3 derajat. 3 pangkat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama macam kita menyerahkan kes kita kepada lawyer. Ini kita terangkan dulu, kamu baca.
Yang pertama kita menyerahkan kes kita ni. Kita didakwa sesuatu kes, kita serah pada lawyer. Kita biar lawyer tu berhujah untuk pihak kita. Ya. Ini paling rendah. Kerana lawyer tu boleh tak kita tukar? Boleh tak kita tak suka, tak seronok dengan lawyer tu, kita tukar lawyer lain? Boleh tak? Boleh. Saya menyerahkan kes saya kepada lawyer Gobind Singh apa namanya? Saya tak suka, boleh tak tukar lain? Boleh tukar kepada lawyer lain, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti budak kecil berpegang kepada ibunya. Budak kecil berpegang pada ibunya. Dia tahu ibunya tidak akan menyusahkan dia. Yang kedua, ya. Ibunya tidak akan membinasakan dia. Ibunya tidak akan membahayakan dia. Jadi apa-apa hal pun, mak. Ya ke tak? Mak, ya. Itu macam tu. Budak kecil berpegang kepada ibunya. Semua nak mak je. Ayah tak ada, mak je. Dengan ayah tak ada. Dia takut dengan ayahnya. Ayah nampur je kerjanya. Mak sayang dengan anaknya. Itu apa-apa hal pun anak dengan apa dia ada rahsia-rahsia dia khabar pada siapa? Khabar pada mak, mana ada pada ayah. Saya 7 anak saya, tinggal 6. Semua mak aja yang tahu, saya pun tak tahu. Dia nak kahwin pun mak yang tahu, saya tak tahu. Minggu depan kita pergi Perlis ya, ngapa? Kau punya anak saya seorang tu ndakkan satu orang gadis di Perlis. Baru tahu. Saya pun tak tahu. Kalau dia bagi duit pun pada mak ke pada ayah? Tuan-tuan, pada mak ke pada ayah? Pada mak. Ayah ngedik je tengok ya. Macam itulah bergantung pada maknya. Dia tahu mak tu tidak akan membahayakan dia. Itu pangkat 2. Tinggi dari pangkat yang pertama tadi. Yang ketiga, kita menyerahkan diri kita macam orang mati di hadapan orang yang memandikan dia. Kita ni orang mati di hadapan orang yang memandikan kita ni, memandikan mayat. Adakah kita komplain? Adakah kita komplain kepada tukang-tukang mandi mayat tu? Jangan datang sini geli aku ada. Kalau kita suara apa itu, lari tukang mandi mayat tu pun. Itu 3 peringkat. Ingat tak? Yang pertama, kita serahkan diri kita macam kita menyerahkan kita punya kes kepada lawyer. Yang kedua, kita menyerahkan diri kita seperti budak kecil menyerahkan diri dia kepada anaknya. Kepada anak pula, kepada maknya. Yang ketiga, macam orang mati menyerahkan dirinya kepada orang yang memandinya. Ada komplain ke? Ada marah kan? Jangan tak geli aku ada dah. Kalau berlaku waktu itu kita tengah mandi dengan mayat macam mana? Lari kita pun. Macam itulah. 3 perangkat ya. Baik, tengok. Yang pertama, bahawa percaya akan Allah Ta'ala seperti percaya ia akan wakil. Lawyer je lah. Yang telah diketahuinya akan benarnya dan kepada percayakannya dan kasih akan dia. Nyerah kepada wakil lawyer lah tu. Nyerah kepada lawyer dia ya. Apa-apa kes tu bagi lawyer menentukannya. Ya. Faham ke cakap saya ni? Kalau orang dakwa kita, adalah lawyer. Kita berhujah ke atau lawyer yang berhujah? Lawyer yang berhujah ya. Kita diam aja ya. Tapi kalau kita puas hati dengan lawyer tu, kita boleh tukar dengan lawyer tu, boleh tukarkan lawyer lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahawa adalah halnya serta Allah Ta'ala seperti kanak-kanak budak kecil tu ya. Kanak-kanak pada hak ibunya, pada maknya, maka bahawa kanak-kanak itu tiada ia tahu akan yang lain daripada ibunya. Yang tahu dia mak je, nak makan mak, nak mandi mak, nak tidur mak je. Yang lain tak ada. Tiada ia berkehendak kepada perkara kelakuannya itu melainkan kepada ibunya. Kerana diketahui oleh kanak-kanak itu akan sangat kasih ibunya kepadanya. Dia tahu maknya kasih benar dia ya. Jadi dia tak ada bergantung dia lain, hanya kepada mak aja. Kepadanya.
Dan terlebih sangat ia pada memeliharakan akan anaknya. Dia tahu mak tu akan pelihara anaknya. Nah, dia tahu dia sedar mak tu akan menjaga dia. Nah, mak dengan anak tidur, mak tak tidur. Ya ke tak? Anak menangis siapa bangkit? Anak menangis tengah malam siapa bangkit? Mak kaya. Mak ayah. Ayah mengko tidur belakang apa ni? Kali tempat lain mak aja bangkit. Itu dah. Itu mak dia tahu. Dan martabat yang ketiga. Yang kedua ini terlebih tinggi daripada martabat yang pertama. Mana lebih tinggi martabatnya? Bergantung pada mak ke atau bergantung pada lawyer? Bergantung pada mak ya. Lebih tinggi martabatnya daripada yang pertama tadi ya. Lebih daripada yang kedua tadi. Terlebih tinggi daripada martabat pertama kerana mendapat yang kedua itu bahawa orang yang tawakal itu telah fana. Fana seperti yang binasa. Tak ada harapan apa-apa. Semua fana. Daripada tawakalnya. Daripada fana ia kepada Allah Ta'ala. Dia hanya pegang Allah saja. Yang lain tak pegang lagi. Allah yang menentukannya. Maka sekali-kali di dalam hatinya itu tiada berpaling ia yang lain daripada Allah Ta'ala. Dia pegang pada Allah saja. Pada menyerahkan ia atas dirinya. Dia hanya serah pada Allah saja. Dan tiada dirasanya dalam hatinya itu ia mempunyai usaha. Dia tak ada apa usaha. Tak ada upaya dia dah. Allah yang menentukan segala-galanya. Tiada mempunyai usaha dan tadbir pada tawakalnya itu yakni tawakalnya diusahanya bersalahan martabat yang pertama tadi, iaitu dia bertawakal kepada orang yang dia percaya tadi, yang loyo tadi. Maka diusahanya dia mencari loyo, nukul loyo lantukannya. Yang ini tak ada usaha lagi. Dia bergantung pada mak aja, tak ada bergantung pada yang lain ya. Itulah kita bergantung pada Allah, tak ada bergantung pada yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, last sekali. Bahawa adalah orang yang tawakal itu menyerah ia akan dirinya dan segala pekerjaannya itu kepada Allah. Macam mana? Ya, kepada Allah seperti mayat di hadapan orang yang memandikan akan dia. Ada komplain tak mayat tu? Tak ada. Ada rungut tak? Tak ada. Apa buatnya? Mayat apa buatnya? Diam aja lah. Korek hidung dia diam. Ya? Sapu tangan ketiak dia diam. Kita kalau diusik orang ketiak kita macam mana? Kalau ketiak kita diusik orang macam mana? Geli lah. Geli. Ini kalau dia buat apa macam tu? Mayat ni kalau kita usik ketiak dia, geli aku macam mana? Lari dia tukang mandi tu. Macam itulah. Apa saja kita buat kat atasnya dia diam. Tak ada bantahan. Macam mayat di hadapan orang yang memandikan akan dia. Maka tiada sekali-kali ia mempunyai ikhtiar dan tadbir. Dia tak ada tadbir, tak ada ikhtiar. Kerana telah diketahui oleh mereka itu bahawasanya segala kelakuannya itu segala kelakuannya itu terbit daripada kudrah Allah. Macam itulah. Semuanya Allah menentukannya. Dan ikhtiarnya pun Allah yang menentukannya. Kalau Allah izinkan ikhtiar pun tak boleh. Kalau Allah izinkan baru boleh ikhtiar. Kalau Allah tak izinkan ikhtiar pun tak dapat ya. Usaha pun tak dapat. Maka sekali-kali mereka itu tiada punya ikhtiar dan tadbir. Itu dia menyerah kepada Allah Ta'ala semata-mata ya. Dan martabat yang ketiga itu martabat yang ketiga ini terlebih tinggi daripada martabat yang kedua dan yang pertama. Dan martabat yang kedua dan inilah martabat siddiqin. Apa itu siddiqin? Martabat yang sebenar-benarnya. Itu namanya siddiqin. Macam Abu Bakar Siddiq. Dia percayakan Rasulullah itu. Segala-gala yang percaya. Bila dia suruh dia masuk Islam, kejap-kejap itu masuk Islam. Tak ada nanti esok lain nanti tak ada. Kecil dulu tak ada.
terus masuk Islam. Itu dia. Sebab itu dia panggil Abu Bakar As-Siddiq. Dia menerima apa saja saranan Rasulullah tu, tak ada banyak fikir, terus terima aja. Kemudian minta suruh dia berhijrah. Hari itu minta Abu Bakar menemani dia berhijrah ke Madinah, meninggalkan Mekah. Hari itu juga diterima. Kalau saya ada diajak, kebun aku tinggal, bini aku tinggal, anak aku tinggal, rumah aku tinggal, entaka aku tinggal, banyak benda tinggal, baju aku tinggal, sorban aku tinggal, banyak benda tinggal. Tapi Abu Bakar tak ada kira, tak ada fikir tu. Sedangkan Abu Bakar masa tu ada tak kebun? Tuan-tuan dan puan, ada tak kebun? Ada. Ada tak isteri? Ada. Ada tak anak-anak? Ada semua. Tinggal belakang. Ada. Kerja-kerja itu. Hari itu juga. Kemudian ketika Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Hari itu juga. Bila turun je Nabi itu, dia mencerita kepada Abu Jahal bahawa dia naik ke langit, dia berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis, jumpa ini, cerita Isra' Mi'raj lah. Sampai dia naik ke langit, berjumpa dengan Allah Ta'ala, Allah bagi perintah semayang dan sebagainya. Masa itu Abu Bakar tak ada. Tak ada. Nabi yang ngabar kepada semua orang kaum Quraisy tu bahawa dia pernah pergi ke Baitul Maqdis. Dia cerita begini. Udah lama lepas tu bawa Abu Bakar datang. Datang Abu Jahal, panggil Abu Bakar. Mana kejap Abu Bakar kata, tadi Muhammad ngabar pada aku begini. Tak sempat pasal naik ke langit pun. Dia berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis, balik pula ke Mekah terus sebelum subuh. Dia nampak ini. Dia ngabar pada Abu Bakar. Abu Bakar ngangguk aja. Lepas tu, kamu percaya ke katanya? Kamu percaya ke cakap Nabi bukan Nabi pun, cakap Muhammad tu, dia bukan mengaku Nabi lagi. Kamu percaya ke cakap Muhammad tu? Kata dia Abu Bakar, dia belum sebut lagi tau. Kalau Nabi ngabarkan dia naik ke langit, maka percaya. Padahal Abu Jahal belum sebut dia ada naik ke langit. Faham dekat saya ni? Kalau Abu Bakar ngabarkan kepada kamu, dia naik ke langit, aku percaya dah. Padahal dia belum sebut bab nak naik ke langit lagi. Itu maknanya apa? Abu Bakar tu. Sebab lepas itu dia dipanggil dia Abu Bakar As-Siddiq, membenarkan Nabi. Macam itulah kita membenarkan Allah Ta'ala tu. Macam Abu Bakar membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ya? Mana tadi? Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada disyaratkan bagi orang yang tawakal itu meninggalkan akan usaha dan meninggalkan akan berubat kerana yang tu kan? Bukan. Ya? 239. Para yang ketiga. Ya? Yang kedua di atas. Ada martabat yang ketiga tadi ya. Terlebih tinggi daripada martabat yang kedua, dan inilah martabat siddiqin. Itu tadi siddiqin ya. Yang telah fana, yang lain tu binasa, tak ada. Dia hanya Allah yang wujud bagi dia. Dan mereka itu daripada Allah Ta'ala. Semua dari Allah Ta'ala belaka ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketahui olehmu bahawa martabat yang ketiga ini menafikan sekali-kali ya, akan tadbir. Tak ada tadbir, tak ada pentadbiran. Bukan dia menentukannya, Allah yang menentukannya ya. Sekali-kali menafikan tadbir, sekali-kali akan tadbir selama ada ia di dalam hal itu. Kalau dia percayakan Allah ya, dia tak ada jalan lain, tak ada ikhtiar langsung dah. Apa yang terserah kepada Allah Ta'ala saja ya. Itu paling tinggilah. Dan lagi pada martabat ini meninggalkan mereka itu akan berdoa. Doa pun tak ada. Allah dah tentukan apa yang doa. Kalau Allah nak bagi lah, tak bagi tak bagi lah. Itu martabat tertinggilah. Saya tak ada martabat itu ya. Saya berdoa juga. Tapi orang yang dah bertawakal kepada Allah Ta'ala itu tak ada doa langsung.
Kerana dia tahu Allah tentu akan jaga dia dengan baik. Allah tentu akan selamatkan dia dari sebarang bahaya. Dia berdoa pindah. Itu paling tinggi. Wali-wali Allah macam itulah. Kita bukan wali. Saya ni bukan wali, kuali. Jadi banyak berdoa, banyak ikhtiar, banyak takbir juga. Ya. Macam orang mancing ikan lah. Orang mancing ikan tentu kedapatnya. Tapi ada tak usaha dan ikhtiar? Kawan-kawan carilah umpan. Kawan pergi tempat yang banyak ikan. Itu usaha dan ikhtiar. Dapat tak dapat siapa menentukannya? Allah Ta'ala menentukannya. Ya? Itu orang mancing. Betul lah. Macam itulah kita dengan Allah Ta'ala. Kita usaha ikhtiar, mudah-mudahan Allah kabulkan usaha kita tu. Allah perkenankan ikhtiar kita tu. Tapi orang wali-wali Allah ni tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Terus serah diri 100% kepada Allah Ta'ala. Ini tinggi benar lah martabat itu. Ya, dan lagi martabat ini meninggalkan mereka itu akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan meninggalkan minta sesuatu akan Allah Ta'ala. Kerana mereka itu menyerahkan kepada Allah Ta'ala akan segala perbuatan mereka itu. Apa saja Allah dah tentukan. Ada rezeki adalah, tak ada tak adalah. Diserah kepada Allah Ta'ala. Ya? Akan segala perbuatan mereka itu. Maka ketika itu malu mereka itu akan Allah. Malu mereka itu akan Allah Ta'ala. Meminta sesuatu kerana telah redha mereka itu akan barang yang didatangkan Allah kepadanya. Dia dah redha. Apa Allah bagi dia redha je. Allah bagi dia miskin redha. Allah bagi dia sakit redha. Allah bagi dia lemah redha. Allah bagi dia hina redha. Kerana itu Allah dah tentukan dia jadi apa itu. Itu tawakal yang paling tinggi martabatnya. Ada apa tu angkat tangan? Dia tengok mana korang, dia nak gambar mana dia. Nak masuk dalam Facebook. Orang ini sangat tawakal, ada? Namanya Halimah, ada? Ada nama Halimah tak? Ya? Itu paling tinggi lah tu ya. Dan demikian lagi martabat yang kedua, iaitu menafikan ia akan tadbir, tetapi tiada menafikan ia akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini yang kedua tadi. Iaitu yang menyerah kepada mak tadi. Ya? Itu yang kedua. Yang ketiga tadi itu satu perhatian kepada Allah. Ini yang kedua atas kurang sikit. Ya? Dia seperti kanak-kanak menyerahkan diri kepada mak itu. Jadi ada juga minta kepada maknya. Mak nak menik, ada tak? Kanak-kanak ada minta nak nek kepada maknya. Ada nak mamam, ada tak? Mak nak tidur, ada tak? Ada minta juga ya. Itu dia berserah pada maknya, tapi dia minta juga. Demikian lagi martabat yang kedua, iaitu menafikan ia akan tadbir, tetapi tiada menafikan ia akan berdoa kepada Allah. Kepada Allah diminta juga, ya Allah murahkanlah rezeki aku, ya Allah panjangkanlah umur aku dan sebagainya. Saya mungkin yang kedua ni lah. Yang kedua ni, kerana di antara doa saya apa? Allahumma qina rizqan jadidan wa umran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan salihan faizan fid dunya wal akhirah wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Itu doa saya. Bukan suruh ikut, nak ngabur aja tuan-tuan. Jadi maknanya, ya Allah sentiasalah perbaharui rezeki aku. Nak rezeki itu berbaharu. Dan Allah kabulkan bagi tadi dapat dah. Wa umran tawila, dan umur dia dipanjangkan. Panjang dah umur. Sekarang ni orang cakap ni panjang dah umurnya. Panjang. Adik-beradik dah tak ada, abang dah tak ada, kakak dah tak ada, adik dah tak ada, mak dah tak ada, ayah tak ada, anak pun dah seorang tak ada. Tapi dia ada lagi panjang umurnya. Sekarang ni tinggal seorang terkonten-konten. Tahu apa putih terkonten-konten? Dia seorang je ada. Wa malan katsira, dan harta dia banyak. Ada banyak benda harta, tapi ada lah mentokar dia duit. Satu bagi dia anak, yang saya bawa tu bagi dia anak. Yang dia, yang tu saya punya. Ada rumah tu anak bagi. Rumah ada. Lagi apa? Motor ada. Ada lah harta sikit, tak ada banyak benda. Tapi ada lah harta ya. Wa malan katsira wa khairan qariba, yang baik-baik dia hampir dekat dengan baik-baik. Majlis ilmu sentiasa ada. Satu hari paling kurangnya 2.
Satu hari bilangan 2. Sebulan berapa? Kalau 2 sehari sebulan berapa? Paling komanya 60. Tapi selalunya 70 lebih. 73, 75 tak tentu ya. Sebulan. Biar kat sentiasa hadir dalam majlis ilmu. Wa khairan qariba wa syarran ba'ida. Yang jahat-jahat tu biar jauhkan. Itu doa saya tu. Yang jahat-jahat tu jauhkan. Jangan berzina. Jangan mujur siapa tak siur pun. Tak ada berzina. Siapa sendak jenuh, menyik tak peduli memang. Betul ya. Jadi tak ada berzina. Tak ada yang wayang pun. Balik dah pukul 11. Balik dah pukul 11 malam. Bila nak nak wayang, yang kau tak bingung tu tak ada dia dah. Mati mengantuk. Baring dia dah drone tidur. Jadi apa? Wa syarran ba'ida, dan yang jahat-jahat dijauhkan. Lagi? Wa khairan qariban wa syarran ba'ida wa amalan salihah, dan amalan biar amalan soleh. Wa amalan maqbula, dan amal tu biar diterima oleh Allah Taala. Itu tak tahu saya, wallahu a'lam, diterima Allah Taala. Mayang saya terima kira entah. Tapi mudah-mudahan diterimalah. Lagi apa? Wa waladan salihan faizan fid dunya wal akhirah, dan anak-anak yang soleh-soleh. Yang berjaya di dunia dan di akhirat. Anak saya dah berjaya benar, tapi tentang semayang tak ada susah lagi ya. Ada tentang semayang tak ada susah lah. Tak ada berjaya benar. Tapi dibandingkan anak-anak orang lain, ada lah kejayaan anak-anak saya ni ya. Itu saya tambah lagi tu. Wa waladan salihan faizan fid dunya wal akhirah. Faizan fid dunya wal akhirah saya tambah sendiri tu. Yang berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Lagi apa? Wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Tak ada rugi berniaga. Niaga aja. Tak ada rugi. Berniaga dengan Tuhan mana ada rugi? Ada rugi ke berniaga dengan Tuhan? Itu doa saya. Nak ikut tak apa, tak nak ikut tak apa. Bukan saya suruh ikut. Itu antaranya. Jadi maknanya tawakal saya tu ada usaha dan ada ikhtiar. Paling komanya ada berdoa. Ada doa. Tapi yang peringkat yang 3 tu langsung tak ada doa pun dah. Usaha pun tak ada, ikhtiar pun tak ada, doa pun dah. Jadi 100% kepada Allah, itu paling tinggi ya. Saya yang tu tak upaya lagi dah. Yang upaya martabat kedua ni macam budak kecil bergantung kepada maknya. Itu ada ya. Dan demikian lagi martabat yang kedua, iaitu menafikan ia akan takbir, tetapi tiada menafikan ia akan berdoa kepada Allah Taala dan meminta sesuatu hajat kepada Allah. Minta satu hajat kepada Allah Taala seperti kanak-kanak. Kanak-kanak tu apa saja dia nak, dia minta pada maknya. Maka iaitu meminta ia sesuatu kepada ibunya. Barangkali ia menangis. Dia nak pada maknya, menangis ya, nak makan dan sebagainya. Dah 10.30 dah. Ustaz nunggu. Ada ustaz tak? Ada no, ya Allah. Habislah, dah habis, dah cukup semasa sak ni. Okey, insya-Allah kita akan tutup di situ lagi ya. Kita akan baca balik semula tu. Demikian lagi martabat yang kedua, iaitu menafikan ia akan takbir. Itu akan kita baca insya-Allah bulan depan ya. Kalau tak, terpaksa ustaz tunggu lah. Itu pun dah geram tu. Bila nak habis? Bila nak sudah ya. Alright. Ustaz mana? Mawar. Baik. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Nak nyokol balik tu? Alright, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisair